Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala atrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kerana sanggup menunggu. Sedikit masalah teknikal, kita terpaksa tangguh dalam masa 6-7 minit. Namun saya bersyukur kerana kita dapat bersiaran secara langsung untuk mengupas dan mengulas tentang belanjawan madani yang mempamerkan sejak dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijelmakan dengan perbahasan di Parlimen dan komen-komen yang telah pun dibuat oleh mereka-mereka yang berada dalam kedudukan berkepentingan sendiri yang tidak menjurus kepada pembangunan negara dan juga bangsa tanah air kita yang terang berlaku pada ketika ini. Bersama saya ialah Datuk Seri Kamal Amir, itu sahabat saya, kanda saya yang selalu bersiaran dengan saya untuk melengkapkan isu-isu semasa dalam membahaskan peranan dan tanggungjawab kami sebagai memastikan bahawa setiap dasar dan kerangka itu dilaksanakan tanpa ada batas sekatan. Jadi untuk sekarang ini saya jadi moderator dan menemani Datuk Seri Kamal Amir untuk membahas dan mengupas isu-isu yang berbangkit dalam belanjawan. Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam. Datuk, apa khabar Datuk? Bila terlawat sedikit tu saya tengok Bob dia berpeluh ni. Yeah. Saya sebenarnya berpeluh makan nasi sedap. Yeah. Hari ni Datuk, kita bersiaran di rumah Datuk ni, jemputannya alhamdulillah hari ni asam pedas. Nasib baiklah Datuk buat asam pedas. Kalau buat kambing Datuk lagilah naya saya. Yeah. Walaupun saya sakit gigi tapi tetap saya hadir Datuk. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi soalan mukadimah awal saya ialah setelah melihat perkembangan selepas Datuk Seri membentangkan belanjawan, banyak isu yang kita lihat daripada debat-debat yang berlaku di Parlimen. Jadi apa yang memberikan saya sedikit kerusingan ialah quality of debate itu yang berlangsung di Parlimen, terutama sekali pembangkang, menjurus kepada apa langkah yang sepatutnya diambil oleh pihak ahli-ahli Dewan Rakyat untuk memberikan kekuatan kepada belanjawan, untuk memberikan komen, sebab belanjawan ini belanjawan yang tertinggi yang pernah dicatat dalam sejarah, iaitu 388.1 bilion Datuk Seri. Tinggi. Ya, tinggi. Tapi untuk meraihkan ataupun memberikan kebajikan pada keseluruhan rakyat Malaysia ini perlu ada satu keberanian untuk membuat bajet yang begitu tercabar dan besar jumlahnya. Jadi apakah pandangan Datuk Seri tentang perkara yang berlaku dalam Parlimen sejak pelanjawan dilakukan oleh Menteri Keuangan baru ni? Ya Dok. Cuma saya sebelum saya nak, biasanya saya ni Tok, bila saya muncul dengan teman-teman yang menghadiri saya perlu Tok. Saya minta maaf Tok, pengetahuan kerana untuk melaporkan kedudukan COVID-19 ni. Ini penting Tok, sebab sejak ni kerajaan perpaduan ini saya melihat bahawa ini jangkitannya agak menurun Tok. Alhamdulillah. So tahniahlah pada Menteri siapa Datuk Dr. Zaliha. Dr. Zaliha. Memanglah kadang-kadang naik balik, ada turun balik, naik balik, turun balik. Tetapi saya tengok macam semalam. Semalam laporan saya terima daripada sahabat saya, Saudara Jamil Idris, dengan Rio dari Seri Melaya, melaporkan sejumlah cuma 170 jangkitan je. 170? Ini hari yang ke 1082. Dan sebelum ini 500, 600, 1000. Tapi semalam 170 jangkitan saja. Dan tiada kematian. Alhamdulillah. Tidak ada negeri pun yang mengalami jangkitan mengatasi 100. Jadi bagi saya itu artinya Menteri buat kerja lah. Pencapaian terbaik. Pencapaian. Mudah-mudahan dia kekal, warga di Kementerian Kesihatan berterusan dia punya usaha untuk memutuskan jaringan. Berbalik kepada persoalan itu, kerana saya melihat juga Kementerian Kesihatan mendapat bajet yang agak besar. Sekitar 58 bilion untuk apa, tapi bukan untuk beli vaksin Datuk. Ya. Kalau nak beli vaksin tu tak cukup. Isu yang dibangkitkan. Ya, soal, kerana soal tentang apa ini katil yang tak cukup, tentang hospital. Datuk tahulah untuk satu katil di hospital pun kosnya Datuk banyak orang tak tahu.
Kos untuk satu katil tu 1,000 lebih tu. Banyak orang tak tahu sebenarnya. Jadi artinya banyak hospital-hospital yang perlu diperbaiki dan dipertingkatkan. Dan berbalik pada perbincangan di parlimen, saya dengar saban hari. Cuma saya 2-3 malam lepas pun saya bercakap. Bila saya mendengar perbahasan di parlimen mengundang kekecewaan di hati saya. Saya kecewa kerana ahli parlimen tidak pun membahaskan persoalan rakyat. Masalah perut rakyat tidak ditangani. Habis pada dengan dia lebih kepada cerita retorik. Macam saya kata Datuk, zaman waktu you jadi pembangkang dulu Datuk. Datuk ada sebagai antara speaker pembangkang yang begitu vokal. Datuk menyuarakan banyak aspek dan waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang. Dan apabila sahaja sama ada Tengku Zafrul ataupun Datuk Seri Najib membentangkan bajet negara, parti pembangkang dia juga ada mempunyai bajet alternatif. Iyalah sekarang tak ada. Datuk ingat tak dulu Datuk masa mesti memang ada bajet alternatif daripada parti pembangkang. Artinya parti kerajaan buat katalah yang terbaru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim 388.1 bilion peruntukan. Nak bangkang boleh tetapi apa alternatifnya? Dia bukan boleh mesti ada pembangkang yang bertambah baik kan? Mesti ada penambahbaikan untuk bajet yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan. Yang ini tidak berlaku kali ini. Saya tengok apa yang apabila ketua pembangkang bangun saja berucap dan waktu pun cukup-cukup. Saya tak adalah macam dulu, tak cukup masa Datuk Seri Anwar Ibrahim satu dia ulas. Ini tak ada. Kebanyakannya adalah banyak kepada retorika. Datuk, ceritanya macam Datuk katalah dulu dalam siaran kita lepas. Saya menang sekian banyak. Saya menang sekian banyak. Rakyat tak nak tahu semua dah. Rakyat sudah pun menghantar setiap mereka itu menjadi ahli parlimen di parlimen. Adakah perbahasan ini Datuk Seri kita terlihat daripada sudut keberangkalian ni, ahli-ahli pembangkang ni banyak menzahirkan atas nafsu kemarahan dan ketidakpuasan mereka kerana mereka tidak dapat menjadi kerajaan. Bukannya zahir daripada keikhlasan untuk penambahbaikan dalam pembentukan untuk menjana ataupun memperkasakan negara itu sendiri. Apakah itu boleh keberangkalian berlaku? Keberangkalian tu ada, tetapi bagi saya bukan itu peranannya Datuk. Tapi dibuat di watak begitu. Sebab waktu you jadi jadi pembangkang, bukan ketua pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu Datuk sebagai pembangkang di parlimen dulu. So Datuk mengutarakan persoalan buruh. Sekarang tentang bagaimana kehidupan rakyat, tapi hari ini tak ada. Saya kalau nak dikatakan mereka merasakan ini cemburu dengan tidak dapat jadi kerajaan, tidak boleh membentuk kerajaan dan sebagainya. Bagi saya it is not the issue. Isu sekarang ni rakyat susah. Sepatutnya bantulah. Kamu sebagai pembangkang. Datuk tengok Datuk contoh saya bagi. Saya bukan nak memuji negara luar. Tetapi macam di negara Singapura. Kerana bila tak ada pembangkang, dia terpaksa createkan jawatan ketua pembangkang. Semata-mata untuk adanya alternatif. Check and balance. Itu yang ada check and balance. Datuk. Tapi kali ini saya lihat, tak tahulah besok mungkin ada perbahasan lagi. Tapi kita mengharapkan. Cuma yang saya lihat ada 3-4 orang ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak. Mereka jelas. Mereka bercerita tentang masalah rakyat yang tak ada prasarana, jalan raya yang tak lengkap. Itu sepatutnya. Sepatutnya Datuk. Ini kadang-kadang saya nak tepuk meja ni tu. Tapi dah sakit gigi tak boleh lah dengar Datuk. Kan? Jadi dalam keadaan seharusnya mereka memperjuangkan soal rakyat. Soal sekolah, soal duit dalam poket rakyat. Hospital. Jalan raya. Keperluan-keperluan asas yang diperlukan oleh rakyat di sekitar kawasan dia. Betul. Dan yang paling penting bagaimana nak menjana keuangan supaya rakyat ada duit. Soalnya sekarang ni yang dilontarkan tak habis-habis. Saya tengok juga, saya ketawa lah. Macam Dr. Wee Ka Siong terpaksa buat telur. Akhirnya kena saman. Ni saya nak tanya Datuk. Bagaimana imuniti sebagai seorang wakil rakyat? Dia sepatutnya di parlimen tak boleh siapa nak saman. Sebab itu selalunya dalam parlimen, you nak bercakap menuduh saya begitu begini-begini, sila utarakan persoalan tersebut di luar parlimen. Tapi dia bawa di luar parlimen. Luar parlimen, dah ini masa perbahasan. Wee Ka Siong tak boleh. Sebab itu yang ada satu ini tak tahulah kawan Datuk Mat Sabu ke apa semua, tak tahulah saya. Tetapi saya melihat macam mana ucapan di parlimen boleh kena saman. Sila Datuk ulaskan Datuk. Saya nak tanya sekarang saya moderator pula Datuk. Tidak berlaku begitulah. Parlimen tu ada kekebalan. Ya. Kalau dia nak
cakap di luar macam pedang cakap di luar, katakan Datuk Seri zalim dan berdendam dan sebagainya itu setelah berada di luar. Dan bila dia bercakap itu dia kata Datuk Seri Anwar seorang yang tidak boleh dikritik dan sebagainya. Dia tak faham kritik tu lain, fitnah tu lain. Betul, Datuk. Jadi dipinasi tu takkan dia sebagai ahli parlimen yang dikatakan dua penggal tidak dapat mentelaah apa dipinasinya tentang maksud fitnah dan kritik. Sebab itu pula disalahkan Datuk Seri Anwar sebabkan Datuk Seri Anwar menyaman dia. Patut itulah yang dilakukan. Dan kalau dia kata dia tidak buat fitnah, dia kena pertahankanlah isu itu. Macam si Sik cakap. Kita cakap pasal duit judi digunakan dalam pilihan raya, kemudian jadi isu besar. Jadi bila Bani cakap dia, you buat, you saman lah. Kenapa tak saman? Oh, dia kena cari bukti sebab dia yang bercakap. Ya Allah, mempertahankan diri itu mesti berada dalam posisi dia bersedia. Ini tidak berlaku begitu. Saya melihat debat yang berlaku dalam bajet ini, Datuk Seri, ini pengalaman saya 3 penggal lah. Dia tidak menjurus kepada kebajikan rakyat. Dia tidak melihat keprihatinan derita rakyat. Yang dia lihat adalah dendam kesumat dia tu kerana dia sakit hati dia tak menjadi kerajaan setelah dia bertukar lumus dengan serba macam. Seperti mana kita digambarkan, dimaklumkan dalam YouTube yang mencerminkan bahawa pemilihan kali ini fitnahnya keterlaluan dengan wang ringgit yang begitu besar digunakan dan sumbernya mana didapat kita pun tak tahu. Dan akhirnya ianya menjadi satu persoalan. Apa peranannya wakil rakyat dalam dewan tu? Jadi bila sebut pasal dia, contohnya ketika saya nak membahas satu isu macam kata hospital dalam kapal ini tak ada, kita perlukan hospital. Saya masuk dalam usul perdebatan saya. Alhamdulillah telah diluluskan. Begitu juga dengan IPD. Dia telah pun diluluskan. Begitu juga dengan jalan raya 74% berada dalam posisi penambahbaikan. Ini semua sekolah-sekolah yang saya minta sekolah di Meru pun dah diluluskan. So masa Datuk jadi wakil rakyat. Saya jadi wakil rakyat di Kapak. Begitu juga sekolah di Ratau Panjang telah diluluskan. Jadi di sinilah peranan sepatut dimainkan oleh ahli parlimen. Tetapi saya tak nampak setakat ini, saya tak nampak apa dia punya naratif dalam bajet yang sepatutnya tidak menjadi persoalan yang merusingkan kita berbalik kepada soal dia. Dia. Itu saya nampak dari Cik Awang dia kata mereka memikirkan soal tembolok mereka saja. Saya setuju. Saya Cik Awang setuju. Yang dipikirkan royalty, yang dipikirkan bajet pada parlimen. Kenapa dia tak dapat? Saya ahli parlimen di Kuala Langat 2 penggal Datuk Seri, tak ada 1 sen pun saya dapat daripada. Tapi kenapa saya mampu pertahan 2 penggal di Kuala Langat? Persoalan itu bukan dia. Kalau kita nak buat sekolah, tak perlu kita ambil bajet daripada parlimen. Kementerian Pelajaran ada bajet dia. Kalau kita nak buat jalan, ada Kementerian JKR-nya. Mintalah di parlimen. Itulah tugas ahli parlimen. Minta dalam parlimen permohonan-permohonan yang melibatkan derita rakyat. Betul. Dan kos sara hidup sebagainya. Jadi ada komen yang lebih dia panggil bukan mudarat, lebih tepat kita katakan boleh Datuk Seri bersetuju dengan saya bahawa ahli parlimen ni dia bukan saja peranan tanggungjawab dia untuk memastikan bahawa nafsu itu diseliputi ataupun dilindungi oleh tanggungjawab dia kepada rakyat. Apakah itu tidak dimainkan dan tidak diperanankan oleh ahli parlimen, terutama sekali di pihak pemegang? Betul. Apa Datuk Seri punya pandangan? Saya rasa begitu sebab mungkin mereka juga tak faham sebenarnya, Dok. Macam mana Cik Awang kata, dia tak tahu bahawa parlimen itu tempat perbahasan. Kita berbahas. Dan hari ini orang dah bercakap bajet ini tak kena, bajet ini tak kena. Sedangkan ini masa perbahasan. Belum diluluskan. Bahawa selepas sepatutnya sekarang ni dibahaskan. Dalam tempoh ni sebulan ni sepatutnya setiap ahli parlimen membahaskan. Pergi, katalah dalam bawah kepala tentang Kementerian Kesihatan atau bahagian Kementerian Pendidikan atau bahagian Kewangan atau Kebajikan Syarikat Rakyat. Sepatutnya dituju pada situ, wakil rakyat utarakan. Saya sebagai mewakili rakyat saya.
Sebab mereka kena menyuarakan pendapat rakyat. Datuk dulu menyuarakan pendapat Kapar ataupun di Kuala Langat dulu. Ini kehendak rakyatnya. Sepatutnya dalam perbahasan bajet, sepatutnya diutarakan semua itu. Baru dia rongkai satu persatu. Sebab selepas ini Menteri Kewangan akan menjawab. Menteri Kewangan akan merumuskan. Sebelum bajet ini diluluskan oleh Dewan Rakyat. Lepas Dewan Rakyat diluluskan, bawa pula ke Dewan Negara. Barulah Dewan Negara, para senator pula membahaskan. Barulah diluluskan, baru diangkat ke bawah Duli Yang Muhammadiyah Pertuan Agong untuk diluluskan, baru boleh pakai. Sekarang ni seolah-olah apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, itulah ceritanya. Artinya tak ada check and balance, tak ada perbahasan. Saya amat kecewa. Sepatutnya mereka mesti faham. What is budget? Budget ini Menteri Kewangan dia bentangkan. Sekian banyak ini harapan saya nak gunakan daripada duit rakyat. So ahli-ahli parlimen kena bercakap. Saya bersetuju, saya tak bersetuju. Tapi bukan saya bersetuju. Dan penambahbaikan. Yes. Buat penambahbaikan. Cadang buat betul. Penambahbaikan. Bukan soalnya saya bersetuju kerana ada tangkapan. Apa benda tangkapan ni? Isu Datuk nak balut Datuk Sri Saifuddin. Kerana berlakunya SPRM apa semua. Bagi saya tak ada dalam bajet tu. Dia macam ni tu Seri. Saya nak maklumkan di luar sana. Pengalaman saya setelah saya dididik oleh sifu saya lah. Sifu saya Anwar Ibrahim lah. Dia peringkat dasar ni, peringkat dasar sekarang ini, dia tidak boleh terkeluar daripada garis panduan dalam bajet. Dia tak boleh keluar. Dia dah merapu cakap ada satu yang dekat Langkawi ke mana cakap pasal benda yang pelik-pelik yang perempuan apa kena cerita payudara. Ya Allahu Akbar. Saya rasa jijik saya kata kualiti yang ada pada ahli-ahli parlimen sama sekali bangkang. Kemudian dia cerita pula pasal keluarga, pasal tak kena mengena dengan bajet. Tak ada kena mengena dengan nisbah bajet yang sebenar. Jadi rakyat sekarang ni katakanlah saya ahli parlimen Kapar. Tidak semestinya saya bercakap hal Kapar. Saya kena bercakap seluruh hal negara yang meliputi derita rakyat. Apa rakyat perlukan. Jobless ataupun pengangguran. Apa langkah yang nak dilakukan. Apa penambahbaikan nak dibuat. Itu sepatutnya. Round kedua, barulah peringkat jawatan kuasa yang melibatkan item-item yang hendak kita bahaskan untuk kita nak promotekan apa yang sepatut dibuat dulu, apa yang sepatut diperkasakan, apa yang kita boleh reservekan dulu. Itu sepatutnya Datuk Seri. Tetapi saya nampak hari ini dalam peringkat dasar dia cakap merapu. Dia cakap perempuan itulah ini apa kena-kena mengena dengan bajet ni. Tapi itu je. Saya punya rekod. Saya punya report card saya. Pergi tengok orang meninggal. Pergi tengok orang kenduri. Dan report card. Ya Allah. Saya kata kualiti apa yang kita ada ni. Parlimen ini bukan nak bahas soal hang pergi tengok orang meninggal. Hang nak pergi tengok orang kahwin. Ini apa ni? Jadi saya tak nampak. Jadi bila kita buat menu rahmah. Macam-macam dia punya tu. Tapi diolah pula dia luar kawan rakan-rakan dia dengan buah oren lah. Bubuh dalam nasi lah. Apa punya sial pun tak tahulah. Orang buat baik. Kita kena terima hakikat. Menambah baik lah. Okey, kata RM5 tu. Apa tak tambah sayur tu. Nak kena sayurnya ada vitamin yang lebih, protein lebih. Okey, kita setuju. Jadi bukan kata saya takut didedah dengan kanser. Macam-macam ni pelik-pelik tunggu. Jadi maknanya dalam parlimen ni, dia melontarkan agaknya kualiti suara. Nak bercakap tu suara, bukan isi. Jadi suara itu saya bercakap. Balik kawasan, saya dah bercakap ni. Tapi bercakap dia, hang cakap hal apa? Bukan hang cakap pasal derita rakyat. Hang cakap pasal mengarut-ngarut. Saya tengok, kadang-kadang saya nak meluat. Jijik saya tengok kualiti pengisian debat itu. Saya tak nampaknya bekas tentera tu pula kata dia. Tapi tentera apa yang dia cakap? Dia kata ini Tok Mat akan tahu ni. Saya tak tahu. Disiplinnya dalam Dewan ni pun saya tak faham. Di bawah peraturan 37. Jelas. Kalau kita nak bercakap, orang tu kita tak benarkan dia bercakap, dia tak boleh bercakap. Betul. Dan ketika seseorang itu bercakap, orang lain kena duduk. Betul. Dia tak boleh berdiri. Jadi ini adalah dipanggil peraturan dalam fizikal dewan. Betul. Tapi tidak berlaku begitu. Saya tengok bangun berjerit sini. Saya pun jerit juga. Betul. Tapi jerit saya minta pencerahan. Ya. Kalau dia tak bagi pencerahan, saya akan blok diri saya supaya tidak berkata-kata, tetapi saya memohon. Jadi dibolehkan. Begitu juga dengan
fitnah-fitnah yang berlaku dalam banyak contohnya Marang dia bagi berhujah. Dia kata Astaghfirullahalazim. orang bercakap tentang bajet, dia bercakap atap berlubang lah, atap inilah dinding terbuka, ni apa ni? Sedangkan kita tahu bahawa tak tahu apa itu madani. Ya. Kita kalau bercakap orang tak tahu madani, kita kena tengok cermin kita tu, kita tahu kan madani. Ya, semua orang tahu definisi madani, tapi pengisian madani tu, adakah kita nak melahirkan kemurniaan, dipanggil murni mampan, yang hendak kita nilai itu nak kita cari. Tapi saya tak nampak. Sedangkan seniornya Marang tu. Betul. Tapi dia boleh, perbahasan dia dalam kerangka dasar tu tidak mencerminkan apa yang sepatutnya. Malah dia, saya mendengar dengan teliti, melihat seolah dia mencabar ke bawah duli yang di Pertuan Agong. Apa Datuk Seri bersetuju dengan pandangan saya? Nah, saya begini Datuk, saya melihat sebenarnya itu satu kenyataan yang paling bahaya. Sebab kenyataan itu dilontarkan dalam perbahasan dalam parlimen, Datuk. Jadi parlimen punya perbahasan satu dunia tengok. Para pelabur nak tahu arah tuju negara ni ekonomi. Jadi apakah dia nak menggambarkan bahawa masih lagi tidak wujud kestabilan dalam politik negara kita? Astagfirullah. Keadaan ini berlaku, artinya pelabur tak nak datang. Betul. Apa yang berlaku selama 4 tahun? Kita dalam pentadbiran, Dr. Mahathir jadi Perdana Menterinya, Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menterinya, Ismail Sabri jadi Perdana Menterinya. Negara hancur dari segi ekonomi. Hancur. Kerana pelabur worried. Kalau aku datang melabur sini, keadaan kestabilan politik tidak berlaku di Malaysia. Adakah sabotaj? Saya rasa ini mungkin sabotaj. Seharusnya, tapi sebab dia ada immunity, dia gunakan dalam parlimen. Tetapi bagi saya, itu satu kenyataan yang cukup tidak bertanggungjawab. Di saat Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba memperbaiki ekonomi negara. Bukan saya nak puji, tidak. Satu langkah yang berani. Tiba-tiba dia mengatakan bahawa dalam 2 bulan, 3 bulan lagi tu, ingatlah, takkan kekal lagi. Ini kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Kena terimalah sekarang ni. Parti kamu cuma dapat 40 kursi. Perikatan Nasional cuma ada 74 kursi. Pakatan Harapan dia dapat 82 kursi. Kena menghormatilah demokrasi. Walaupun tidak ada semua yang sole majority. Kita terima hakikat begitu. Tetapi bila dah bentangkan bajet begini, sepatutnya sama-samalah menyantuni. Sudahlah nak bentuk kerajaan kamu dengan kesombongan kamu. Kamu tak nak bentuk kerajaan bersama. Bila dulu yang Maulid Pertuan Agong, titah supaya bersama-samalah santuni dalam keadaan politik yang sebegini. Supaya tuanku nak melihat ada kestabilan dalam politik. Tiba-tiba dalam ucapan dalam parlimen, Tuan Guru Haji Hadi, bila dia mengatakan bahawa kerajaan ini boleh bertahan sampai 2-3 bulan, saya terkejut. Saya kata, apa hal ni? Ada tepuk atap, tepuk lighting cup, tepuk apa semua ni. Saya kata, ada keberangkalian tak dia ditujukan pada UMNO? Dia kata seolah-olah macam UMNO akan lari pergi kat dia. Bagi saya itu bukan perbahasan di parlimen. Itu soal jajaran value politik. of debate tu. Itu dia, Datuk, yang saya katakan bahawa ahli-ahli parlimen kita kena faham bahawa you berbahas ni sekarang ni di parlimen ni sebagai wakil rakyat. Sebab itu kamu digelar yang berhormat. The lawmaker. Kalau di negara luar dia panggil the lawmaker. You are preparing the law for the economics of Malaysia untuk dalam tempoh 5 tahun ini. Jajaran apa yang nak dibawa di sana, itu yang perlu disantuni. Nah, sekarang ni tiba-tiba, yalah orang tua tu satu hal lagi pula tu. Mana nak cari duit, dia kata, saya pun gelak. Saya 3-4 malam ni sudah balon dah, saya kata. Apa hal kamu nak mempertikaikan, ada tak ada duit? Sekarang ni negara ni segi ekonominya, kewangannya, dah ruyup. Siapa yang membuat? 1.5 triliun. Datuk Seri Anwar Ibrahim mewarisi hutang. Masya Allah. Saya cakap terus terang, Datuk mungkin dia berparti keadilan, saya daripada UMNO tu. Tapi kerajaan di bawah Barisan Nasional, Datuk, cuma 630 bilion saja. Itu pun Datuk sudah balon setengah mati daripada dekat parlimen. Ingat tak? Datuk menzahirkan kegusaran, bahawa dengan belanja yang besar, begini-begini, negara akan berhutang sebanyak 600 bilion, Datuk ingat lagi, Datuk? Setuju. Tiba sekarang ni 1.5 triliun. This is not a joke, Datuk. Macam manalah saya fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim nak cari duit. Tapi nak buat macam mana sekarang ni? Suka tak suka, kena santuni juga. Kita kena membantu, itu peranannya ahli parlimen. Sepatutnya begitu. Kita membantu untuk memastikan negara ini dijamin. Untuk diberikan sedikit ruang pada Datuk Seri Anwar untuk memastikan negara ini dapat dibina semula. Seharusnya begitu. Kamu semua dah buat hutang. Yang dalam parlimen tu ada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri.
Mantan Perdana Menteri, Dan your time yang buat duit banyak ini apa kalau hutang. Datuk tengok audit report yang baru dia kata 3 bilion duit ketirisan berlaku. Sebelum tu 60 bilion berlaku. Dan saya melihat bahawa itu sebab Datuk Seri Anwar hendak menyuntik ataupun hendak mengabusekan rakyat pentadbir negara ini dan juga pemimpin negara ini supaya jangan berlaku rasuah, jangan berlaku ketirisan. Sebab duit ini hendak disasarkan kepada orang yang berhak atau kelompok yang berhak dan itu memberikan isyarat bahawa dia tidak berkompromi untuk menyelamatkan negara. Dalam keadaan yang sama, peranan pemimpin-pemimpin dan juga pejabat-pejabat awam ni yang membuat pengurusan dalam pentadbiran dasar yang telah diluluskan itu dijamin supaya wang ni tidak bertiris berlaku dan tidak berlaku rompakan pemunggahan dalam bajet-bajet yang berjumlah 388.1 bilion ini. Betul. Jadi adakah Datuk Seri bersetuju dengan saya bahawa lahir dalam segi konsep madani ini dicerminkan untuk kita memastikan bahawa rakyat Malaysia ini tidak didedahkan lagi dengan perkara-perkara yang menjijikkan dalam rompakan wang ini. Adakah Datuk Seri bersetuju dengan pandangan saya? Saya melihat, saya mendengar sebenarnya 1 jam lebih, dekat 2 jam Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap. Memang dalam kerangka ucapannya itu, dia menekankan tentang tata kelola yang baik. Sebagai seorang umat Islam, sebagai pemimpin, seharusnya mereka menjaga. Ini amanah, Datuk. Kan? Jadi saya merasakan, terus terang saya katakan, kalaulah ahli-ahli parlimen tidak membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mahu mengusaikan permasalahan. Negara kita ni, Datuk, cakap terus terang, Datuk, kita rosak kerana ramainya pemimpin yang korup. Ya, saya setuju. Dan waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim disimpan di belakang jeriji besi. Waktu itu beliau sebagai Menteri Kewangan dan disumbat ke dalam. Selepas itu saya melihat banyak berlakunya ketirisan dan rampukan wang rakyat yang bagai dikatakan tidak ada ketepian. Tidak ada noktah. Sebab saya ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim antara punca dia berbalah dengan mantan Perdana Menteri dulu sebab beliau mengutarakan pindaan perlembagaan, pindaan undang-undang anti rasuah. Jadi bila orang yang bercakap soal anti rasuah ni, anti KKN, korupsi, kronisme, nepotisme ini dah tak ada, baga berhaja lela lah mereka. Itu yang saya lihat. Datuk ada 2 perkara saya nampak di sini yang Datuk Seri Anwar telah pun mengulas tentang bajet dia. Satu, bila dia kata miskin tegar, di around 130,000 orang ni. Miskin tegar ni dia nak berhentikan miskin tegar itu yang mereka miskin papa kedananya. Dia nak bantu yang 100,000 lebih miskin tegar ni untuk mereka ni diberikan keselesaan hidup. Tetapi ditentang, dia kata tak boleh. Yang pakai cerai kata tak boleh. Yang satu lagi ni wakil rakyat perempuan, saya pun tak tahu daripada mana datang. Dia kata tak boleh, dalam Islam ni kita ada. Dalam zaman Omar Abdul Aziz ni, Datuk Seri, tak ada orang susah nak dicari bagi zakat. Jadi apa yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu mempelajari daripada sirah yang berlaku pada zaman para sahabat yang memberikan satu pegangan yang kuat bahawa nak dinotahkan miskin tegar ini, apakah itu satu konsep yang tak bagus yang dipertikaikan oleh pembangkang yang mengatakan tak boleh berlaku, tak boleh berlaku. Saya rasa perbuatan kita ni lebih daripada ceritanya kita nak melawan kuasa Allah. Kita di depan kita tak tahu tapi kita dah jatuh hukum, tak boleh. Sekarang kita tak mencuba dan kita tidak memberikan kekuatan untuk kita nak melaksanakan tanggungjawab ni. Dan seolah-olah mereka ni tidak mahu menyokong untuk kerajaan menyelamatkan ataupun membantu orang-orang miskin tegar. Apa pandangan Datuk tentang pandangan pembangkang ni? Saya rasa pembangkang dia tak tahu apakah mereka faham bahawa peranan mereka sebagai wakil rakyat, satu. Yang kedua, sebagai pembangkang. Bukan membangkang tu semua. Macam kata filem Piramli anak bapak lah, asyik membangkang aja bila nak jadinya. Betul kan? Asyik kau nak bangkang aja bila nak selesainya. Tak ada solution. Tak ada solution. Jadi saya tengok tadi ada satu pelayar tadi dihantar pada saya dah terlepas dia. Awang Cik Pa apa ke. Dia mengatakan bahawa sekarang ni wakil-wakil rakyat sepatutnya menyatukan pemikiran untuk kebaikan rakyat. Exactly. Ini keadaannya. Saya tadi bercakap soal tentang kestabilan politik. Saya dah baca ini buku ni, saya baca waktu saya duduk menung-menung, saya baca sahabat saya, saudara Musi Oli.
daripada Sabah. Dia menulis, dia kata dia ada terbaca satu kertas kerja. Bagaimana dia buat comparison 3 negara, Datuk. Iaitu pertama sekali negara Malaysia, yang kedua negara Singapura dan ketiga negara Kenya. Di negara Kenya tu, Datuk, hasil minyaknya lebih tinggi daripada Malaysia ini. Tetapi rakyatnya hidup papa kedana. Kenapa? Kerana pemimpinnya asyik bergaduh sama sendiri, melakukan macam-macam onar, akhirnya rakyat hidup dalam penuh kemiskinan. Sedangkan di Singapura tak ada hasil tu. Tak ada. Tak ada hasil minyak, tak ada hasil kelapa sawit, Air pun ambil Johor. Air pun ambil daripada negeri orang. Okey, tetapi dia dapat membina negaranya itu dalam keadaan yang kestabilan ekonomi yang kukuh. Kenapa? Kerana adanya kestabilan politik. Negara kita membina kestabilan politik dan membangunkan negara kita dengan baik. Era Tun Razak. Era Hussein On. Dalam keadaan kestabilan, berlaku kestabilan politik, kita boleh buat Dr. Mahathir pun kerana kestabilan politik. Maka akhirnya kita dapat pencakap, buat apa saja, hasil bumi yang banyak. Tetapi selepas itu, berlaku percaturan politik yang tak menentu. Sebab terlalu lama sangatlah. Itulah keadaannya. Dan kemudian, akhirnya Datuk, saya cakap terang, kalau kestabilan politik tidak dapat dijelmakan di bumi bertuah ini, yang sengsaranya bukan mereka, adalah rakyat. Datuk ada pencen, Datuk. Datuk sebagai ahli parlimen, Datuk. Ada. Saya minta maaf, Datuk. Bukan saya nak marah, Datuk. Saya, Datuk, sebagai ahli parlimen, dah saya datang sini, Datin masak saya tadi sedap, pisang asam pedas. Tapi gigi sakit tak enjoy lah. Memang sedap sangat-sangat. Saya nampak ada wajib, memang sedap. Rupanya Datuk bersyukur pada Allah SWT. Datuk ada pencen dan ada isteri yang pandai memasak. Ya, amin. Enjoy your life, Datuk, sebenarnya. Tetapi saya katakan, wakil-wakil rakyat di parlimen, mereka mendapat bayaran yang begitu besar. Dalam keadaan negara yang susah ni. Sebab itu, saya marah bila Haji Hadi melontarkan kenyataan begitu. Dia tak fikir soal rakyat. Rakyat menderita. Saya marah juga macam dengan Datuk Ismail Sabri. Kau dah pencen? Pencen lah. Apa nak lagi? Perdana Menteri sebagai bekas mantan Perdana Menteri. You ada bodyguard 2 orang. You ada driver. You ada kereta. Ada pejabat. Gaji ribuan. Kita ni warga akar umbi ni. Rakyat di peringkat bawah ni. What do they get? Datuk ada pencen, Dok. Jangan Datuk ada pencen. Saya tak ada apa-apa, Dok. Itu sebab kita kena menyokong bajet ini untuk membantu rakyat. Itu cerita dia. Sebab saya tengok, Dok, contoh apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat. Saya terkejut. Ini satu tindakan cukup berani. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim melupuskan, tak boleh laku sekarang lagi sampai diluluskan. Saudara, anak-anak muda kena tunggu lepas bajet diluluskan. Kalau berlarutan begini tak dapat terlaksana. Iaitu 130,000 anak-anak muda yang diisytiharkan muflis. Kesan daripada PKP. Okey? Nak berniaga tak boleh, pinjam itu tak boleh, duit tak ada. Mereka jadi muflis. Bankrupt. Apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim katakan, mulai Mac ni. Cuma saya terkejut juga. Macam mana pula Mac belum lulus lagi bajet ni. Maka mereka yang muflis ni dibebaskan. Bolehlah nak berniaga, boleh buat pinjam bank. Kalau tak, selagi kamu muflis, selagi itulah kamu tak boleh buat pinjaman. Ini tindakan paling berani. Paling berani. Bukan saja berani, Datuk Seri. Tetapi ini adalah keikhlasan beliau untuk membantu anak muda. Keprihatinan pada anak muda. Yang tak boleh nak hidup, Datuk. Kalau mereka terus declare sebagai bankrupt ataupun muflis. Saya tengok benda begitu rasa. Sebelum ni tak ada fikir ke dia macam zaman Ayadin, zaman Ismail Sabri, tak fikir ke dia yang apakah bantuan yang boleh diberikan secara total? Ini bantuan secara total ni. Dan saya melihat bahawa tindakan itu tindakannya luar biasa keberaniannya. Betul. Dan memberikan kelapangan penghidupan pada anak muda. Dalam keadaan mereka terkepung dengan PKP, dengan dideritai penyakit COVID-19, dan setelah berlakunya pertukaran kerajaan pada Perikatan Nasional kepada kerajaan perpaduan, yang akhirnya keberanian ini dibayar dengan harga nilai yang tinggi. Betul. Begitu juga yang saya tengok daripada bajet-bajet harga getah. Sebut apa saja pun, harga getahnya daripada RM2.5 ke RM2.70 1 kilo, dengan memberikan ruang ke pendidikan sekolah untuk ditambah baikkan, sampaikan berbilion duit untuk memastikan pendidikan itu dapat diberikan peluang kepada anak-anak di desa-desa di luar bandar. Begitu juga dengan laptop akan diprovide. Ini satu sebab saya melihat, Datuk Seri, ini kita pun dengar juga bajet sebelum ni, saya ada dalam Dewan. Ratusan bajet bilion dibuat, tetapi tidak menjurus kepada sasar.
Matlamat tu tak sampai. Tetapi patutnya pembangkang ni dia mengolahkan, dia kata kawasan saya tu sekolah daif, saya minta sekolah tempat saya tu tambah baikkan, klinik tempat saya tu dah jadi dah usang, memberi penambahbaikan untuk memberikan keselesaan pada pesakit dan juga perawat yang berada di sekitar itu. Kan itu lebih baik daripada kau bercakap macam perempuan itulah physical ni lah, kemudian kau bercakap pasal notah kemiskinan tak boleh dihapuskan. Peranan kau sebagai pemimpin ni Datuk Seri, kita kena bertanggungjawab untuk memastikan perkara kemiskinan itu didapat diatasi. Betul. Saya lihat macam perdana-perdana yang terdahulu lah. Mereka mewujudkan satu budaya. Saya katakan ini macam budaya bajet. Apabila bentang saja bajet ni, adalah gula-gula, adalah oleh-oleh. Boleh dapat bantuan 1,500. Adakah itu nilai rakyat Malaysia? Ya. You bayar pada rakyat 1,500, RM500 dalam keadaan sekarang ni. Sedangkan apa yang dilakukan dalam bajet kali ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim membuka ruang untuk memperbaiki. Sebab itu saya katakan, jangan kita beri joran dengan pancing untuk orang mancing dalam kolam renang. Biar dia memancing dalam lautan yang ada ikan. Tapi sekarang ni Datuk Seri bagi pada pecaru-pecaru EPF 500 additional on top of their fund. Kalau dia minta, dia kata lebih 51% ni below than 10,000. Jadi tidak boleh mengizinkan duit itu diambil, ditambah lagi untuk masa depan diorang ni. Tidak is called charity of the bottom of the heart of Prime Minister. Yang saya nampak itulah. Tapi yang saya nak lanjutkan lagi ni Datuk Seri ni, kita tengok baru-baru ni Tun Mahathir ni dia bercakap macam-macam lah, mengarut. Dia kata dia tak nampak kejayaan Anwar 100 hari ini. Dia putar diulas daripada mana duit nak dapat dan semua ni. Jadi apa yang Datuk Seri nampak tentang Tun Mahathir ni, apa komen yang boleh diletakkan Tun Mahathir ni? Sekarang ni saya tak nak mengulas lagi tentang 100 hari sebab belum sampai Datuk Seri. Datuk, sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan, saya mengatakan kerajaan, dia angkat sumpah memang dah sampai 100 hari. Tapi wujudnya kerajaan perpaduan ni belum sampai lagi. Saya akan ulas nanti tu. Sebab saya kata ini kita buat countdown 100 hari. Tapi saya melihat kalau nak komen sekarang ni, dalam tempoh 100 hari, siapa boleh buat apa-apa pun. Cuma apa yang telah dilakukan sekarang. Contoh, bila berlaku banjir, terbang terus pergi ke Kelantan, pergi ke Terengganu. Apa yang ada dalam kantung negara itulah digunakan. Wang yang disatukan, bagilah untuk membantu. Apa yang berlaku di Johor, Timbalan Perdana Menteri dia turun melihat kesukaran rakyat. Okey, Timbalan Perdana Menteri dia sekadar dia mampu, dia luluskan 10 juta. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim turun hari ini. Dia mengumumkan 50 juta. Dalam keadaan berhutang. Dalam keadaan negara punya hutang 1.5 triliun. Kamu sekarang nak komen apa benda? Hutang ni kamu semua yang buat. Yang buat zaman Dr. Mahathir, yang buat zaman Tan Sri Muhyiddin, yang buat zaman saya malah lah kadang-kadang kata. Kadang-kadang menyerap je lah. Because you sekarang ni nak komplain itu ini. Dan menghasut anak muda supaya membenci. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Perdana Pimpinan hari ini, Kerajaan Perpaduan hari ini, masing-masing nak mencari jalan bagaimana nak mengeluarkan warga kita daripada kemelut kemiskinan. Sebab itu saya lihat bantuan untuk koperasi, bantuan untuk perniagaan. Kalau mereka nak memulakan perniagaan, ada disediakan. Tapi bukannya dengan memberi wang, okey ambillah 1,500. 1,500 nak pakai setahun. Sepatutnya sekarang ni anak-anak muda yang nak berniaga. Okey? Malahan kalau susah sangat nak dapat lesen motor. Okey, percuma lesen motor. Janji kamu nak bekerja. Kamu nak bawa van, kamu nak bawa lori. Okey, pergilah daftar untuk dapat lesen. Percuma. Tapi sekarang ni itulah sepatutnya dia perhalusi. Wei Kasiong bukan bawa telur ke parlimen. Kamu dulu pernah jadi menteri pengangkutan. Apa yang sepatut ditambah baikkan dengan hasrat murni dalam bajet ini untuk memberikan peluang pada anak-anak muda, warga kita nak dapat lesen supaya tidaklah kena. Memanglah tak. Kalau nak fikirkan nilai Datuk, tapi Datuk jangan lupa Datuk, nak dapat lesen kereta pun 1,500 tu. Kos. Jadi ini orang tak nampak. Yang orang nampak, kenapa tak ada apa-apa goodies? Betul, ada saya nampak ni pelayan-pelayan kita kata kenapa kaki tangan kerajaan saja. Orang kampung tak ada. Saya kata dah ada balik. Artinya nelayan disantuni. Nelayan dia naik daripada 600 ke 800 ketika mutu. Kemudian bagaimana pula dengan pekebun kecil?
Harga getah yang sekarang getah ni. RM2.5 kepada RM2.70 satu kg. Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan gerakan politiknya dengan langkah baling. Apabila beliau sampai dipenjarakan kerana beliau mengadakan demonstrasi baling. Jangan lupa Datuk. Ya, betul. Okey. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu beliau menjadi pemimpin ABIM dulu, dia menulis buku. Ada buku dia tulis tentang kemiskinan warga di Pulau Pinang. Orang Melayu Pulau Pinang, nelayan. Hari ini sebab itu dia tambahkan lagi. Ya, betul. Dia begitu juga dengan petani. Ini orang kampung. Nak kata apa lagi, saya tak tahulah apa jenis. Tapi kaki tangan kerajaan, tak. Saya terkejutlah bila Presiden QPEX. Presiden QPEX, Datuk orang perjuangan, Datuk dia menjaga tentang buruh dan sebagainya. QPEX boleh katakan tak sepatutnya kenaikan banyak itu. Kau sedar tak negara kita berhutang sekarang ni? Dia problem ni, kita akui bahawa setiap satu permohonan tu mesti melalui unjuran kita adalah CPI. Customer Price Index. Ketika ini negara dalam derita. Mereka yang derita itu perlu diberi keutamaan. Pejabat awam, dia bersedia pun setiap bulan dapat gaji. Tetapi petani, nelayan, pekebun, mereka semua ni mengharapkan sumbangan yang perlu disegerakan. Jadi keperluan itu perlu kita segerakan lah. Dan mereka pun ada juga imbuhan-imbuhan yang dibagi macam hari raya dapat 700 dan sebagainya. Ada. Tapi macam Suraya dia hantar saya ni. Dia kata kakitan kerajaan dapat bonus, dapat itu. Rakyat dapat air kencing. Astagfirullahalazim. Jadi tak sepatutnya. Macam mana pandangan Dok? Ya, dia kena faham bahawa kedudukan negara ini tidak mengizinkan perkara itu dilakukan. Dan saya rasa, sebenarnya saya kata pemimpin dulu, mereka mengadakan satu budaya. Bentang aja bajet, mesti dapat duit. Dapat 1,000. Dia tak boleh berlaku. Bajet ini ialah untuk memastikan setiap kelompok kumpulan itu dapat diberikan perhatian pertolongan. Itu sepatutnya. Seharusnya begitu. Jadi kalau kita harapkan bila mana bajet itu untuk meraih keuntungan kita, itu bukan bajet namanya. Itu dia panggil apa nama ni, rezeki tengkok. Jadi tengkok kita yang kita fikir. Yang lain kita tak fikir. Derita sebelah jiran kalau kita tak bantu, berdosa kita. Betul. Deritanya keluarga kita kalau apa-apa kedana, kita tidak membantu mereka, berdosa kita. Betul. Tidak masuk syurga kita. Betul. Ini adalah tanggungjawab yang dipadankan oleh Datuk Seri Anwar. Tanggungjawab ini rakyat Malaysia. Jadi pejabat awam, kita tahu bahawa cost of living itu dia terpalit sangat dengan pejabat awam punya expenditure. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena ada perkongsian derita itu perlu kita pastikan ada pengubat vitaminnya. Betul. Jadi apa yang Datuk Seri Anwar bagi kepada pekebun, peladang, nelayan dan sebagainya itu ialah untuk meseragamkan penghidupan. Dia kata tu betul. Kita ni hidup susah, tapi dia orang tu nak hidup pun susah. Yang kita ni susah sebab kita susah. Tapi yang dia orang nak hidup pun susah. Betul. Kita dah hidup, dia belum nak menghadapi hidupan dia pun derita. Jadi bagaimana mungkin kalau kita tengok derita apa yang berlaku kelompoknya Anwar, Datuk Seri Anwar Ibrahim tolong ini atau bagi bajet lebih untuk mereka semua ni. Cuba kita pergi rumah dia orang. Kita pergi dan kita tengok sendiri apa yang berlaku. Kita pergi dekat pedalaman di mana di kapit di apa nama ni Ulu Rejang apa semua. Ulu Rejang. Kita pergi kita tengok kehidupan anak sekolah macam mana. Betul. Derita dia orang ini perlu diangkat untuk dibantu. Jadi kita kena sedar bahawa teruk anak kita pun kata anak kita teruk, anak kita pergi belajar ada aircon, ada kipas angin, ada lampu. Anak-anak di pendalaman, di Satok, yang saya tengok, saya nak menangis. Pasal apa? Tusah kata kipas angin, tusah kata lampu, papan lantai pun nak roboh. Betul. Bagaimana mungkin pelajaran itu dapat diseragam, ditingkatkan kalau facilities pun macam tu. Nak ke sekolah pun terpaksa menyeberang sungai. Derita sampai kan terpaksa melalui hutan riba baru nak menebus. Cuba kita ambil sedikit derita kita tu, kita comparekan dengan derita dia orang. Betul. Baru kita dapat tahu. Saya baru balik daripada Terengganu dengan orang rumah pasal ada program kat sana. Jadi sepanjang jalan kita pergi, saya tengok, saya lihat derita nelayan-nelayan yang tak boleh pergi ke laut kerana monsun. Saya tengok derita dia orang nak makan, dia terlampau payah. Betul. Jadi
kesian tu datang bertali arus. Tapi kita ada limit juga, kita tak mampu nak membantu keseluruhan. Tapi bila ada bajet yang datang ni daripada 600 naik 800, legalah sikit diorang ni. Betul. Ibarat pegajian kita 4 kali ganda dengan nelayan ni. Waktu monsun ni. Jadi tidak memungkinkan kita rasa kerajaan tidak adil kerana tidak naikkan gaji di pejabat. Saya tak setuju tu. Sebab saya penting ialah kemiskinan itu dia mesti diselaraskan untuk dibantu. Dia tak kira siapa. Penebung, nelayan, petani. Ini semua ada mereka yang memerlukan bantuan kerajaan terlebih awal. Kita kemudian, bila kerajaan dah stabil, bila pelabur dah masuk kuat, dan ekonomi kita bertambah baik, masa tu tidak ada masalah. Sekurang-kurangnya dia orang ada gaji juga. Ada gaji. Yang lain? Yang lain tak ada gaji macam mana? Cost of living still going on. Betul. Barang-barang jalan terus. Datuk sebut cost of living, Datuk tak boleh saya berpeluh saya, Datuk. Saya kena betulkan balik songkok saya, Datuk. Baik. Apa pandangannya? Saya balik soalan tadi. Bila kata pencapaian Datuk Seri Anwar dalam masa tak sampai 100 hari lah. Angkat supaya 1 hari lah. Tapi set up kabinet itu belum lagi. Tetapi dalam melalui 100 hari itu, kita tengok banyak produk-produk yang dikeluarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menjurus kepada keselesaan rakyat. Penyelesaian masalah yang dalam jangka rakyat pendek, ni. Sederhana, dan bajet ini jangka panjang. Betul. Jadi, apa pandangan Datuk tentang komen yang dibuat oleh Tun Mahathir dan pembangkang yang mengatakan ini adalah bajet yang tidak menyeluruh, tidak membantu rakyat? Apa komen Datuk? Saya rasa sebenarnya, terus terang saya katakan, mungkin ada sedikit kecemburuan sebab mereka tak lakukan waktu mereka sebegitu. Satu. Okey. Yang kedua, saya merasakan bahawa saya tak tahulah. Ini sebab itu saya tekankan tentang QPAC ni. Berkaitan dengan kerajaan. Kadang-kadang mereka tidak memberi gambaran sebenar tentang kedudukan di Kumpulan Wan Simpanan Pekerja. Gambaran sebenarnya tidak diberi gambaran sebenarnya kepada Yang Amat Perdana Menteri dan sebagai Menteri Kewangan. Sebab rupanya masih ada lagi surplus lain yang ada. Jadi sebab itu akhirnya Perdana Menteri, ialah dia seorang, takkan dia nak rata semua. Kan? Tapi kalaulah dia memberi gambaran sebenar, saya rasa tidak ada masalah dari segi Kumpulan Wan Simpanan Pekerja ni tu. Sebenarnya saya nampak. Tetapi sebab gambaran itu diberikan. Memang kita tahulah wang itu dilaburkan dan sebagainya. Tapi apakah sebagai kakitangan kerajaan mereka memberi gambaran yang jelas, telus dan nyata sebelum Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan membuat kesimpulan. Jadi berbalik pada soalan Datuk tadi, apakah ini pandangan saya dengan komen-komen dilontarkan oleh mantan Perdana Menteri macam Dr. Mahathir. Dia kata nak cari duit mana? Saya kata zaman kamu dulu pun orang tanya juga nak cari duit mana juga, besar juga bajetnya. Datuk kena ingat Datuk ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini membentangkan bajet, dia berdasar kepada KDNK. Iaitu ini bajet kali ini berdasar kepada 20% KDNK. Zaman dia orang dulu 21. Sila baca balik. Walaupun sedikit. Masa itu zaman Tan Sri Muhyiddin, bajet dibentangkan. Masa itu 21 against the KDNK. Sekarang ini 20. Sebab anggaran, pendapatan dan sebagainya ada. Dan kadang begini, saya kata kalau nak mengkritik, biarlah berfakta. Cuma kaki tangan kerajaan harus menghidangkan sesuatu atau memberi gambaran pada Yang Amat Perdana Menteri dengan jelas. Ini gambaran sebenarnya Yang Amat. Keadaannya di Kumpulan Wan Simpanan Pekerja begini. Di Kementerian Pembangunan Masyarakat begini. Jangan tidak. Tadi saya tengok tiba-tiba Wikasyong duduk bising. Sebab makanan yang dibagi pada mangsa banjir di Johor. Teruk. Mi dengan nasi, tahan lauk apa pun. Jadi di sinilah juga Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak tahu semua tu. Tapi bila dibedahkan, saya kata, akhirnya Datuk Seri Wikasyong kata, kita masak sendirilah. Artinya, dalam keadaan begitu, di saat rakyat susah pun ada cubaan. Alhamdulillah, saya yakin mereka ini pasti akan ditangani. Tetapi berbalik pada soalan Datuk tadi, kamu dah jadi Perdana Menteri, kamu nak komen apa hal? Apakah dengan zaman kamu itu benar-benar kita menjana kehidupan rakyat yang kaya raya? Rakyat masih lagi miskin. Kalau mereka berjaya, Datuk, saya selalu buat comparison ataupun perbandingan antara negara kita dengan Norway. Rakyat Norway, Datuk, dia ada simpanan 1 juta seorang. Dia punya simpanan tetap dia orang untuk masa depan. Okey? Sekarang
Harta negara digunakan sepenuhnya untuk rakyat. Dia tak rompak lah harta tu. Itu cerita dia, Dato'. Dia tak rompak. Untuk rakyat lah. Kebajikan kau tak rompak balik pada rakyat. Okey, itulah saya rasa kali ini malang lah sebab Datuk tak ada dalam parlimen. Kalau Datuk dalam parlimen sedap juga, Datuk. Saya memang... Cuma yang ada sekarang ni ganti dengan Sani, bukan Abdullah Sani. Ya. Saya kerinduan tu semua. Saya kerinduan bila mana mereka mempertikaikan tentang bajet dan tidak mencadangkan bajet yang baru, yang membolehkan ia ditambah baikkan. Dia kena faham bila bajet ini, terutama sekali bila masuk kepada jawatan kuasa. Bila masuk peringkat jawatan kuasa, Datuk, Datuk Seri dia akan menjurus kepada kementerian pendidikan. Jadi pelajaran itu akan diletakkan pengagihan di setiap butiran dia. Ya. Bila di setiap butiran tu, kita kena ambil butiran itu dan kita kena lengkapkan dengan kawasan kita ataupun kawasan yang sepengetahuan kita perlu diberikan bantuan atau ditambah baikkan. Itu sepatut dan sewajarnya peranan ahli parlimen. Dia kena berikut peraturan dan prosedur yang seharus dan sewajibnya dimainkan untuk dia membantu kekerajaan. Macam zaman saya minta gaji minimum. Bila saya minta gaji minimum, alasan saya tidak mau ada miskin tegar. Ya. Kita kena ada lantai yang membolehkan semua rakyat tidak boleh below than that. Saya bercakap dengan Perdana Menteri waktu itu. Dan saya beri penjelasan pada dia apa alasan yang saya mohon dalam perbahasan saya tu. Bila bersebut tentang jawatan kuasa sumber manusia, saya akan olahkan satu persatu untuk saya rapatkan antara mereka yang memerlukan dan mereka yang mengharapkan bantuan daripada kita dalam hujah kita. Contohnya masa zaman saya dulu sebagai pembangkang, saya kata pekerja kontrak ni asyik semua kementerian ada kontrak. Dan saya dimaklumkan sampai 20 tahun, 25 tahun kontrak. Saya kata kenapa tidak kita adakan satu limit yang membolehkan mereka itu ditetapkan kerjaan. Diserapkan sebagai pekerja tetap. Masa tu Pengerang, Menteri Jabatan Perdana Menteri. Dan dia bersetuju. Dan lahirlah 15 tahun itu atas argument yang saya buat dan yang saya telah pun mendapat persetujuan daripada kerajaan pada waktu itu. Dan menterinya ialah Datuk Seri Azalina. Dia bersetuju dan dia masukkan dalam dewan untuk dirangkumkan sebagai syarat pejabat awal sebagai general order. Dan di antara yang membolehkan kita terpaksa contohnya SIP. Saya SIP bila dia bercakap tentang kos sara hidup yang akan berlaku dan sebagainya yang dibahaskan oleh Menteri Keuangan itu Datuk Seri Najib. Dan waktu itu pada tahun 2009, saya membahaskan soal itu 10 tahun akan datang. Akan berlaku satu malapetaka yang saya tak tahu apa malapetaka, tapi kita kena bersiap siaga. Daripada sekarang, tabung tu kita mesti siap. Apa tabung tu kita nak buat? Saya cakap retrenchment fund ke apa-apa pun, yang penting ada tabung. Sovereign fund. Sovereign fund. Tapi Datuk Seri Najib waktu itu mencadangkan dia panggil skim insurans pekerja. SIP. Saya kata tak apa, buatlah. Tapi penting 10 tahun daripada hari ini akan berlaku malapetaka yang saya tak tahu apa dia. Tetapi saya percaya mengikut sirah Nabi Yusuf, 10 tahun akan depan akan berlakulah satu kemarau panjang yang memberikan beban kesan kepada rakyat. Saya ambil pendekatan tu, saya berujar dalam Dewan, saya confident 10 tahun. 2019, COVID masuk. Betul. 10 tahun. Apa yang boleh dibuat? Kita dapat kumpulkan 2 bilion. 2 bilion simpanan pencarum. Dan membantu mereka yang terlibat hampir 650,000 orang. Jadi sekurang-kurangnya pembangkang tu memberikan satu idea yang itu yang saya kata alternatif bajet. Oleh kerana panjang lebar kita berbicara, tidak ada moderator, tapi kita dianggap sebagai two moderator. Kedua menjadi moderator. Tapi akhirnya apa yang rumusan yang Datuk Seri boleh rumuskan dalam bajet dengan perangai tingkah laku ahli parlimen
kata kami orang baru, kami kata walaupun orang baru tapi jangan main-main dengan kami berpengetahuan. Ini semua retorik lah. Cakap merapu kemudian mengaku pandai. Ya, Apa pandangan Datuk? saya macam pandangan pelai-pelai saya macam John Ringo. Dia kata asyik dia orang yang dulu duk sakau segala benda tapi dia tuduh kerajaan hari ini. Kan? Macam-macam lah. Tapi saya mengharapkan besok, kalau boleh, teman-teman yang dah bergelar yang berhormat, ramai kawan-kawan saya jadi wakil rakyat ni tu. Kan? Saya tak kisahlah anda mewakili parti PAS ke, parti DAP ke, parti UMNO ke, berhujahlah demi rakyat. Dan ingatlah, hayati bahawa apa yang diwujudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, matlamatnya lah untuk menangani derita rakyat. Lama sangat rakyat menderita. Kita ni boleh tahan sikit Datuk. Datuk ada pencen, saya adalah sikit-sikit simpanan sana sini, tahu. Itu pun kadang tergeliat juga cukup bulan, Datuk kan. Tetapi saya dah rasa anak-anak ada warga di desa kesian. Macam mana Datuk nyatakan tadi, macam Sabah, di Sarawak, itu kawasan pedalaman. Begitu juga di hujung desa. Di Kedah ke, sama ada di Sik ataupun di Balding atau di Pulau Pinang, di balik pulau dan sebagainya. Mereka hidup menderita, kaum nelayan. Tambah sekarang ni. Ini sekarang ni Datuk, saya nak beritahu Datuk, sekarang musim dia orang panggil waktu angin temenung ataupun angin pajak gadai. Para nelayan saat ini terpaksa melonggarkan emas yang dimiliki oleh isterinya pergi pajak gadai hanya untuk makan. Ini yang sepatutnya mereka sebagai wakil rakyat yang dapat puluhan ribu sebulan, jangan fikir soal projek lah. Sudah-sudahlah. Dan dalam musim-musim sekarang ni, saya Datuk tahulah, saya sibuk sikit lah dengan melihat teman-teman yang nak bertanding apa semua. Saya selalu teringatkan pada kawan-kawan, pilihlah di kalangan pemimpin yang benar-benar pemimpin yang mempunyai visi masa depan. Datuk sebagai pembangkang, bukan saya nak puji Datuk, saya selalu panggil saya, tidak. Tapi waktu Datuk jadi waktu Datuk jadi pembangkang, Datuk ada visi Datuk membayangkan apa nak jadi pada negara. Kalau tidak ada sovereign fund, ada simpanan tetap, akhirnya terjadi. Sepatutnya itu yang dipikirkan. Rakyat menantikan kepimpinan, bukan rakyat nak tengok pemimpin. Kalau pimpin, semua orang boleh pimpin tangan, Datuk. Itu pandangan saya lah, Datuk. Kita ni masa ni dah laju. Saya pun terkejut bila kita dah sampai ke penghujungnya. Apa pun saya mengucapkan terima kasih terutama sekali kepada Datuk Seri Kamal Amin yang sudi bersama saya, menemani saya dalam program Borak Dahsyat bersama dengan kru-kru saya, dan juga pada penonton yang sabar di depan TV dan sebagainya, yang memberikan tumpuan yang fokus, yang serius, dan insya-Allah kita akan bersiaran berterusan untuk kita mengupas dan kita nak mengulas tentang apa yang berlaku, sebab secara jujurnya saya sebenarnya rindu untuk membahas soal-soal isu derita rakyat di Parlimen. Tetapi apakan daya, saya tewas dan inilah platform yang saya ada, dan jangan anda lupa untuk bersiaran dan bersama saya untuk berkongsi dalam perkongsian pandangan untuk kebaikan negara dan menegakkan sirah agama yang benar-benar menuntut kita untuk menjadi mereka-mereka yang sekurang-kurangnya kebencian ada di dalam hati sudah cukup kalau tidak dapat diberikan kuasa. Yang kedua untuk pelafasan, yang ketiga niat yang itu sudah mencukupi apa yang kita akan lakukan. Itu adalah antara saya rasa kata-kata mukjizat ataupun kata-kata hikmah yang membolehkan kita merenung sama-sama untuk kebaikan agama, bangsa dan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa